saudara-saudari yang dihormati sekalian, negara Israel diwujudkan oleh kuasa-kuasa Eropah ketika umat Islam berada dalam keadaan yang paling lemah. British yang menguasai Baitul Maqdis tahun 1917, kemudian menguasai bumi Hijaz melalui Lawrence of Arabia, maka semua tempat suci orang Islam dikuasai oleh kuasa besar dunia pada waktu itu, Great Britain. Empire Islam hilang dan negara orang Islam berada paling lemah. Di saat itulah Eropah memindahkan orang-orang Yahudi beramai-ramai ke bumi Palestin. Orang Yahudi telah lama berada di Palestin di zaman pemerintahan Turki lagi. Tapi kali ini mereka membawa pengganas-pengganas yang berpengalaman dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ke bumi Palestin. Pengganas ini bergerak dengan cara menghalau pribumi Palestin, membakar rumah orang-orang Palestin. Kalau tak lari mereka bunuh, dan akhirnya mereka melebarkan tanah milik orang Yahudi daripada tahun 22 sampai kepada tahun 27. Mereka dapat sebuah bumi yang luas diisytihar sebagai negara Israel. Sebelum itu Israel tak ada di bumi ini sebagai sebuah negara. Tahun 48 mendapat pengiktirafan daripada bangsa-bangsa bersatu. Kaum Israel ini yang bersifat Zionis tidak pernah berpuas hati. Mereka menghalau lagi rakyat Palestin yang paling besar pada tahun 48 yang dipanggil peristiwa Nakba. Puluhan ribu rakyat Palestin dihalau, dibunuh, diusir, dan di antara mereka berpindah ke Gaza, berpindah ke Lebanon, berpindah ke Syria, sebagian kecil berpindah ke Mesir. Dan sekarang ini apa yang berlaku di Gaza ialah Nakbah 2. Kalau Israel terus mengganas, kemungkinan mereka akan halau semua penduduk Palestin yang jumlah lebih 2 juta daripada Gaza untuk keluar daripada bumi dan tanah air mereka, yaitu penduduk asal Palestin. Hadirin sekalian, perang dengan Palestin secara besar-besaran tahun 67, di mana Israel pukul 6 hari 3 negara Arab kalah, yaitulah Jordan, Syria, dan juga Mesir. Israel kuasai semenanjung Sinai, Israel kuasai Bukit Golan, Israel menguasai tebing barat. Ketiga-tiga negara Arab dipukul dalam masa 6 hari. Tahun 73 sekali lagi berlaku peperangan Yom Kippur. Round pertama, tentera Mesir berjaya di terusan Suez di semenanjung Sinai, tapi akhirnya Israel dapat mengepung dan tentera Mesir surrender. Lepas itu berlakulah perjanjian Camp David, di mana Mesir dan Jordan mengiktiraf kewujudan Israel. Berlaku kebangkitan Islam di abad 15 Hijrah. Pimpinan utama di Palestin kali ini muncul kumpulan Islam yang meletakkan Islam sebagai dasar perjuangan. Muncul Hamas, muncul Jihad, muncul Hizbullah di Lebanon. 3 kumpulan ini tidak pernah henti untuk menghadapi Israel.
Hamas 2 kali berlaku pertempuran besar dengan Israel di Gaza. Hizbullah 2 kali berlaku pertempuran pertentangan dengan Israel di selatan Lebanon dan di tengah-tengah kota Beirut. Jihad Islam terus beroperasi dari masa ke semasa. Mereka tak ada negara, mereka hanya pertubuhan. Hadirin sekalian, dalam pertarungan Hamas, Jihad dan Hizbullah, Israel tak pernah hadapi kekuatan seperti ini sebelum ini. Mereka boleh lanyak negara Arab, tapi tak boleh lanyak 3 kumpulan ini. Dan saya yakin 3 kumpulan ini yang disokong oleh Iran, disokong oleh Syria, Irak, Yaman, insya Allah mereka dapat lenyapkan Zionis Israel ini, insya Allah. Paling kita kesal sekarang di atas nama hak asasi rakyat negara Eropah, rakyat Amerika Selatan bangun berdemonstrasi. Negara-negara Afrika Selatan, negara-negara Amerika Selatan menghalau duta Israel balik. Tetapi duta-duta Israel di negara Arab tidak dihalau keluar. Ini perkara yang pelik, hadirin sekalian. Sebab itu dalam tulisan saya menyebut, apakah umat Arab, umat Islam menunggu orang Eropah untuk membebaskan bumi Palestin? Tuan-tuan tahu, Republik Ireland, parlimennya dan ahli parlimennya di parlimen Eropah menghantam Israel habis-habisan. Ahli parlimen Afrika Selatan, ANC, mereka mengecam Israel atas dasar apartheid. Begitu juga di parlimen Belgium, di parlimen Belanda, di parlimen England, mereka bercakap secara lantang. Tetapi ada negara Arab tak mau stop minyak kepada Israel sampai hari ini. Jangan bimbang. Nasrun minallah, fathun qarib. Kemenangan, pertolongan daripada Allah, kemenangan hampir. Saya sebut tadi, tak pernah negara Israel mendapat kecaman daripada negara-negara Eropah dan negara Amerika Selatan. Mereka dapat kecaman begitu hebat. Bahkan duta Israel dihalau. Lihat, Perdana Menteri kita memainkan peranan ke sana kemari. Sehingga hari ini barulah OIC nak bersidang, nak bincang hal Palestin. Dah 35 hari, oi. Itu pun nasib baik Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ke sana kemari minta adakan sidang segera. Tapi sudah 35 hari. Sedangkan Joe Biden hari kedua, hari ketiga telah terbang ke Israel. Kami sokong Israel, kata Presiden Amerika. Perdana Menteri Britain terbang ke Israel, menyatakan kami bersama dengan Israel. Presiden Prancis terbang, kami sokong Israel. Negara-negara Arab pulau tubuh jual minyak lagi kepada Israel. Jangan bimbang, hadirin sekalian. 3 pertubuhan ini yang tak ada negara, Hamas, Jihad dan Hizbullah, insya-Allah akan menamatkan pemerintahan Zionis yang bermerajalela. Hari ini sudah lebih 4,000 kanak-kanak terbunuh. Kanak-kanak, wanita, kanak-kanak dan wanita lebih daripada 60% yang terbunuh sekarang di Gaza. Dia tak kira hospital, dia tak kira sekolah, apa saja boleh dibom di sana. Disinilah pejuang hak asasi manusia, khasnya di negara Eropah, mengambil perhatian dan
mereka tunjuk perasaan di Amerika, hentikan bantuan kepada Israel supaya duit itu boleh digunakan dalam kerja-kerja kebajikan yang lain. Ini hadirin, sebab itulah kita jangan bimbang. Kalau kita terus berjuangan, yakin dengan masa depan, perbuatan Allah nak menangkan, kita tidak tahu bagaimana cara, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Bayangkan ini dibuat banci di Scotland. 70% rakyat Scotland menolak kekecaman Israel. Bukan di negara Arab. Kalau di Afrika Selatan, sudah tentu hampir majoriti besar menolak kekecaman Israel. Pejuang-pejuang hak asasi, terutama yang bukan Islam, bersama dengan kemanusiaan untuk menolak rejim ganas Zionis Israel ini. Sebab itulah hadirin sekalian, pemerintahan Zionis ini akan dinoktahkan tidak lama lagi, insyaAllah. Dan kita berterima kasih rakyat Malaysia, Islam dan bukan Islam, semuanya mendukung perjuangan rakyat Palestin